mengapa penerangan ini seumpamanya dilakukan oleh pihak Mas sendiri. Okey, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi semasa kita proses nak buat produk ni, kita dah memang 100% pastilah yang kita ambil daripada bahan natural dan juga tidak ada bahan-bahan lain, komponen lain yang boleh menjadikan ia satu isu ataupun kontroversi. Tetapi tetap ada kontroversi tentang solat bila ada kekeliruan tentang kikis nampak putih tak sah, kikis nampak tak sah lah, itulah kan. Jadi memandangkan nak tunggu halal itu memakan masa yang lama, ini adalah usaha kami ataupun inisiatif kami untuk membuktikan bahawa inai yang kami keluarkan ini adalah telap air ataupun serap air dan ia sah untuk bawa solat. Jadi itulah matlamat besar pada hari ini untuk membuktikan kepada orang luar sana boleh guna inai ini tanpa was-was dan tidak lagi ada keraguan tentang ketelapan air itu sendiri. Bagi dari pihak Prof. Madaya sendiri kan, secara ringkas mungkin boleh terangkan hasil daripada uji kaji yang dilakukan. Okey. Terima kasih. Sebenarnya saya tengok saya cakap tadi, saya lebih berminat mengenai untuk bahan itu sendiri. Sebagai ahli kimia kan, kita tahu benda itu dan kita tengok apa benda yang ada dalam bahan tu. Pigment dia, structure dia, morfologi dia kan. Dan behavior dia yang tambahan tu adalah sama ada dia larut atau tidak larut pada air. Itu isu yang menarik lah kan. Itu saya lebih suka mengenai tahu ketiga-tiga komponen tadi tu kan, maksud dia physically punya apa ni, compound. Isu-isu lain tu saya tak ni, tu mungkin you all boleh kaitkan lah kan. Tapi macam isu pertama tadi adalah dari segi dia punya constituents dia kan, dia natural ke tak. So kita dah buktikan dia adalah memang bahan natural, 85% adalah kandungan daripada daun itu sendiri kan. Yang kedua ni tadi kita tengok dia punya hal morfologi ataupun dia punya chemical constituents. Kenapa kadang-kadang kita dapat colour yang gelap, kenapa kadang-kadang tu dia perang dan kenapa dia macam cerah sangat. So memang dia ada beberapa pigment yang sangat-sangat saya cakap tadi, sangat-sangat prominent kan, yang memberikan dia ada dye ataupun colour dalam setiap bahan tersebut. Dan yang ketiga sekali kita buat test ketelarutan tadilah. Ketelarutan, sebab itu memang sangat jelas kan. Untuk kami orang kita suka bahan, we are interested in biomaterials, materials kan. So kita nak tahu bahan tu first sekali dilarut air ke, dilarut aseton ke, dilarut minyak ke kan. So bila dia nak come out dengan larut air, itulah test dia yang sangat menarik untuk kita lakukan kan. Dan kita pun mengesahkan dan dia akan larut air lah. Mungkin Prof boleh kongsi sikit pasal struktur kuku tadi. Struktur kuku itu. Secara ringkas. Okey. Kulit, kuku dan rambut adalah semuanya adalah kulit. Kulit adalah satu organ terbesar di dalam badan kita. Okey. Sel terbesar di dalam badan. No. Kulit adalah organ terbesar di dalam badan. Okay. So rambut juga sebahagian daripada kulit, kuku pun sebahagian daripada kulit. Saya bukan ahli dalam bidang tu tau, tapi sebab saya buat bahan kimia tapi related lah dengan tu sikit. Cumanya kalau you all tengok pasal kulit, pasal kuku, kutin. Kuku ni kutin Contoh kutin Nilofar berbeza, kutin Dr. Wan Time berbeza kan. Dan jalur-jalur itu sendiri, jalur-jalur halus tu kan memberikan struktur yang berbeza kan. So kalau kita letakkan something di atas itu pun akan memberikan keadaan yang agak berbeza in term of dia punya surface. Okey, color tu satu benda lain lah kan. Tapi kalau kita punya kutin kita tu tebal, so tentu ikan susah orang kata dapat benda tu nak meresap kan. Tapi kalau kutin kita tipis senang lah. Isunya adalah telap atau tidak memang meresap kan. Cumanya struktur yang berbeza tu menunjukkan kadang-kadang tu output dia tu agak berbeza. Kalau boleh saya tambah, ada setengah orang kikis nampak warna, ada setengah orang kikis tu nampak putih. Itu sebabkan ketebalan kuku setiap orang tu berbeza. Kalau kuku yang tebal tu mungkin inai yang meresap masuk tu pada lapisan 1-2 je saja. Kalau ketebalan yang nipis sampailah ke lapisan bawah-bawah tu. Okey, Lofa mungkin boleh share bermula kerjasama dengan doktor kan, macam Lofa cakap untuk menjelaskan perkara sebenar kan, tapi bagaimana berjumpa dengan doktor, mungkin boleh jelaskan Haris. Jumpa dengan doktor ni ada satu kenalan kami lah, bagi tahu ada yang boleh bantu, jadi saya tu contact. Kita pun akan mula-mula tu cari ramai juga orang yang mana yang boleh bekerjasama, tapi kita lebih cenderung kepada mereka yang kita boleh kata UMT ni cepat respon dan juga berada di bawah entity government. Jadi bila lebih kukuh lah bila orang cakap dari satu entity yang sama lah kita katakan, mesti tepatan kan.
di kerjasama bermula saya call doktor lah. Call terus. Hello doktor, saya nak kerjasama ni, nak bagi tahu. Ibu Haris. Jadi kita pun contact. Lepas tu alhamdulillah saya pun tak tunggu lama. Selepas 2-3 hari saya terus fly dengan team ke UMT dan shoot di lab dia lah, lab doktor. Dan alhamdulillah gitulah cerita dia sampai ke hari ni. Kita ambil dia pagi tadi diterbangkan daripada Terengganu ke sini. Ustaz nak tambah sikit boleh? Nah, boleh sila. Saya bila Ustaz Arif dah call saya kan, saya cakap kat Ustaz dengan Lofa, dia cakap saya kena test dulu. Saya kena test dulu. Saya tak boleh kata Terus boleh ataupun ni tidak. Piu Haris Lofa cakap oh okey. Saya kena tengok sebab kita pegang pada Scientific. scientific punya approval lah kan. So memang tak sampai berapa tu memang Lofa sampailah Inai Nunha ni yang saya ke rumah saya kan. Dari situ saya buat test. Dan sebenarnya ada satu test lagi yang saya tak reveal, yang keterlarutan tu kan, kita buat ikut suhu kan? lebih tinggi tapi suhu. lebih suhu ada 20 degree, 25, 30, 35 kan. Tapi memang semuanya larut lah, tapi lagi tinggi Suhu lebih baik lah kan. Itu je lah. Okay, Lofa dan Haris kan, ialah selepas doktor sendiri menjalankan ujian lab semua, kepuasan di pihak Lofa macam mana? Adakah macam menjawab segala keraguan sebab katanya sampai berfikir kan macam Macam mana? ni, kita dah tahu dah benda ni memang serat air dan juga sah untuk bawa solat. Tapi kita nak buktikan kepada orang tak cukup dengan kata-kata, tak cukup dengan kita explain habis Hailio pun orang tak akan percaya sebab pasal kikis tu. Jadi bila dapat video tu, bila suami pergi ke lab dan tunjuk semua ni, rasa macam seronoknya. Hari-hari lah I akan post, tengok nanti kan. Sepah fit I nanti. Ambil kau. Betul lah. Untuk Haris pula macam mana? Yelah, bercakap pasal sah solat ni, of course bila you buat produk, benda tu kita dah tahu dah macam usenya, of course lah buat benda tu patut syariah semua kan. Tapi bila dipertikaikan tu bagaimana dan hari ni? Kita pertama sekali kita memang dah mohon semua yang sepatutnya lah kan. Ada halal dan sebagainya, kita dah mohon. Cuma perkara ni ambil masa sedikit. Jadi ini inisiatif kita yang kita buat dan saya rasa ni sangat perlu sebab bila kita buat satu produk, saya dengan isteri ni sebenarnya dalam brand Nunha ni kita dah banyak produk. Dan semua produk yang kita buat ni banyak ni kita tengok dari segi syariat ni macam mana. Macam baju orang lelaki pun kita laburkan sikit kat belakang, senang sujud dan sebagainya. Tetapi yang ini Allah bagi perhatian lebih sikit. Macam semua orang nak ambil tahu, semua orang nak berbicara, semua orang nak komen. Jadi sebab itulah saya rasa kita kena ambil pakar. Kalau saya yang cakap dalam bidang ni, saya bukan belajar khusus dalam chemistry ni kan. Jadi kita ambil doktor, orang yang tahu, yang arif untuk ke depan dan beritahu tentang produk kita ni. Kalau saya boleh tambah lah dengan baiklah, jangan ambil benda ni dengan dari sudut yang tidak baik. Kekeliruan muncul bila orang mengingat macam nak ukur sah ke tak sah dengan kena hakis. Jadi kita mengikis Jadi kita buktikan bahawa hari ini dengan uji kaji ataupun lab test daripada Prof bahawa cara itu tidaklah tepat untuk mengukur kesahihan solat ataupun tidak. Sebab kerana ketebalan kuku lah apa semua tu kena ambil kira juga faktor lain juga. Dan tadi tentang macam mana perasaan kita lagi dia isu kan. Memanglah sedih, disappointed, gegam semua ada. Tapi kita pun faham orang kat sana nak risau kan? tentang solat ni. Jadi kita pun kena buat usaha lebih juga untuk bagi diorang hilangkan was-was, juga tenangkan hati diorang tentang isu risau air. Kalau orang risau, kita lebih risau. Sebab apa? Satu, kita jual. Satu, kita claim atas nama agama yang ni boleh solat, boleh bawa solat kan. Takkanlah kita kalau orang yang tak berhati perut, dia tak berani lah kita nak tipu benda-benda macam ni. Dan ini bukan satu point kami buat bisnes lah. Boleh insyaAllah buat solat, boleh sah semua insyaAllah. Tapi Lofa kan berkaitan dengan isu itu kan, Haris juga adakah ia memberi kesan kepada perniagaan Inai ini secara spesifiknya? Ada kesan di mana orang mungkin macam was-was dan on hold lah daripada nak membeli. Tunggu nanti dulu, kita nak tunggu halal dulu, tunggu nanti kita nak tengok lab test dulu. Jadi dengan adanya press conference hari ni dan juga penjelasan daripada Prof ni, saya harap benda dapat clearkan lah segala keraguan tu. Faham. Bila semuanya sudah diterangkan secara saintifik dan semua detail kan, lega tak Lofa dengan Haris? Lega? Boleh tidur malam cuma bila je.
Okey. Ada apa nak tambah lagi tak? Ada apa nak tambah lagi tak? Apa tak ada kot. Saya rasa kira